Terima kasih Alif. Pejabat Premier Sarawak akan mengeluarkan dokumen sementara kepada individu berusia 21 tahun dan ke bawah yang layak dan belum ditentukan status kewarganegaraan sebagai sokongan untuk memohon kepada kemudahan pendidikan dan kesihatan di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, permohonan untuk dokumen sementara tersebut boleh dibuat melalui jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. It is to be stressed, ditegaskan di sini. However, that this exercise and the issuance of the temporary documentation is only meant for specific purpose of facilitating or assisting the stateless person in applying for access to the education and health facilities in the state, and is not dan bukan a representation nor a promise in any way, janji. It is not, ianya bukan satu representation or a promise in any way whatsoever as a means of obtaining Malaysian citizenship, which the state government appreciates is a power, kuasanya, a power vested in the federal government. Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu Kerajaan Sarawak mengambil langkah berkenaan kerana menyedari isu individu yang berstatus kewarganegaraan belum ditentukan berdepan masalah untuk mendapatkan akses kepada kemudahan kesihatan dan pendidikan asas, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching hari ini. Ditanya mengenai jumlah permohonan bagi kewarganegaraan Malaysia yang masih belum diselesaikan, katanya kementerian tidak mempunyai data lengkap berkenaan perkara tersebut. Jelasnya, sebelum jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan ditubuhkan pada tahun 2016, permohonan bagi tujuan itu dihantar terus kepada Kementerian Dalam Negeri. Katanya selepas jawatan kuasa terbabit ditubuhkan, setiap permohonan yang dibuat melalui Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak dan seterusnya dihantar kepada jawatan kuasa berkenaan untuk direkodkan. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan pernah terhenti sementara semasa Kerajaan Persekutuan di bawah Pemerintahan Pakatan Harapan sebelum diaktifkan semula pada tahun lepas. Sarawak akan menerima penerbangan sulung syarikat Firefly dari Pulau Pinang ke Kuching pada Isnin ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin menerusi kenyataan media berkata, penerbangan Firefly Pulau Pinang Kuching itu akan mula beroperasi di negeri ini selepas laluan tersebut yang sepatutnya mula beroperasi 1 November tahun lepas tertangguh akibat isu teknikal. Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan syarikat tersebut telah memohon untuk mengendalikan semula laluan Pulau Pinang Kuching dan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 4 Februari lepas. Beliau berkata penerbangan tersebut akan beroperasi sekali sehari dengan ketibaan pada pukul 4.10 petang di Kuching dan penerbangan kembali ke Pulau Pinang pada pukul 4.40 petang pada hari yang sama. Selain Firefly, laluan Pulau Pinang Kuching juga turut dikendalikan oleh Air Asia Berhad dengan 14 penerbangan seminggu. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid At-Taqwa Miri semalam. Majlis dihadiri wakil pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri termasuk ketua-ketua masyarakat dan ketua kaum di bahagian Miri. Selesai majlis berbuka puasa, Tun Pehin Seri Taib bersama lebih 300 jemaah turut menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah.
Turut hadir pada majlis tersebut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Merangkap Adun Lambir, Dr. Ripin Lamat serta Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni. Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus dan Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Sementara itu di Kuching, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyantuni lebih 300 ketua-ketua masyarakat dan ketua-ketua kaum pelbagai bangsa pada majlis berbuka puasa semalam. Majlis yang diadakan di Atrium Kompleks Dewan Undangan Negeri turut dihadiri jemputan kenamaan lain termasuk Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Gui Hian dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut meluangkan masa menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Sunat Tarawih bersama jemputan. Aplikasi jejak asnaf yang diguna pakai oleh Tabung Baitul Mal Sarawak TBS semenjak beberapa tahun lepas telah berjaya mengurangkan kes-kes asnaf yang ditularkan di media-media sosial. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, aplikasi tersebut telah menjadi medium khas untuk orang ramai membuat aduan mengenai individu yang memerlukan bantuan sewajarnya daripada TBS. Datuk Abang Muhammad Shibli menjelaskan selain aduan, pengguna aplikasi mudah alih itu juga akan turut terlibat dalam menyiasat kes yang dilaporkan melalui beberapa soalan yang akan dipaparkan dalam aplikasi berkenaan. Tambahnya, melalui soalan-soalan tersebut, pihak TBS akan memberikan jawapan sama ada kes yang dilaporkan itu layak atau tidak menerima bantuan. Mereka melihat bahawa mereka pula jadi bertanggungjawab untuk menolong. Betul. Kalau kita nak menolong, kita nak berkebajikan, gunakanlah aplikasi itu. Jadi kami dapat menangani isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat dengan lebih cepat. Beliau ditemui media pada majlis iftar perdana bersama asnaf Tabung Baitul Mal Sarawak yang diadakan di Dewan Kompleks Islam Sibu. Aplikasi jejak asnaf boleh dimuat turun melalui aplikasi Apple Store dan Google Play. Pada majlis itu, Datuk Abang Muhammad Shibli turut menyerahkan bantuan Aidilfitri berjumlah lebih RM25,000 kepada 46 penerima dan pusat tahfiz di Sibu. Bantuan itu katanya adalah untuk meringankan bebanan semasa bulan Ramadan selain memberikan sedikit keceriaan kepada penerima untuk menyambut Aidilfitri kelak. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAK-MNS tidak pernah melantik mana-mana pihak termasuk kaki tangannya untuk menyediakan perkhidmatan pembersihan batu nisan atau napur di Tanah Perkuburan Islam Semariang TPS Kuching. Lembaga itu dalam satu kenyataan menjelaskan selaku pengendali TPS, sebarang urusan berkaitan membuat dan membaik pulih napur di kawasan perkuburan itu adalah melalui panel kontraktor yang dilantik oleh LAK-MNS. LAK-MNS juga tidak terlibat dalam apa jua urusan serta transaksi di antara orang awam atau waris dan panel kontraktor. Segala perjanjian adalah menjadi tanggungjawab waris dan panel kontraktor berkenaan. Oleh yang demikian, pihaknya menasihati orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dalam urusan melibatkan pembuatan napur dan batu nisan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini dan disarankan untuk sentiasa merujuk kepada pihak bahagian tanah perkuburan berkenaan sebarang urusan di tanah perkuburan tersebut. Untuk rekod, satu hantaran di laman sosial Facebook mendakwa terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab membuat penipuan berhubung perkhidmatan membersih dan membaik pulih batu nisan di kawasan tanah perkuburan berkenaan. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri.